Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Rasul Karim. Amma ba'du. Adab bersama Al-Quran. Apabila membicarakan tentang adab dengan Al-Quran, tidak lengkap sekiranya kita tidak merujuk kitab karangan Imam Nawawi, iaitu At-Tibyan. Justru bab ini mengambil nota-nota penting berdasarkan apa yang dibicarakan oleh beliau tentang perkara adab bersama Al-Quran. Pertama, perkara utama apabila seseorang membaca Al-Quran adalah mendahulukan keikhlasan niat serta menjaga adab terhadap Al-Quran. Kita perlu menghadirkan hati kerana kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, Islam amat menitik beratkan aspek kebersihan, apatah lagi apabila kita hendak membaca kalamullah. Kita perlulah membersihkan mulut atau bersiwak. Ketiga, penting bagi orang yang membaca Al-Quran berada dalam keadaan suci. Namun, membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas hukumnya harus berdasarkan sepakat ulama. Keempat, membaca Al-Quran disunatkan di tempat yang bersih dan terpilih. Justru, sejumlah ulama menganjurkan membaca Al-Quran di masjid kerana ia meliputi kebersihan dan kemuliaan tempat serta memudahkan amalan beriktikaf. Sebaik-baik keadaan ketika membaca Al-Quran di luar sembahyang adalah menghadap kiblat. Hendaklah kita duduk dengan khusyuk, tenang dan beradab sempurna. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku ketika aku sedang haid dan beliau membaca Al-Quran. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, memulakan membaca Al-Quran dengan mohon perlindungan dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan yang terkutuk. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Surah An-Naml ayat 98. Antara lain disarankan kepada orang yang membaca Al-Quran supaya membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surah selain surah At-Taubah. Basmalah ditulis di awal setiap surah kecuali At-Taubah. Keenam, membaca Al-Quran mestilah dengan rasa khusyuk dan merenungkan maknanya ketika membaca. Allah SWT berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Surah An-Nisa ayat 82. Allah SWT berfirman, ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Surah Sad ayat 29. Ketujuh, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran merupakan sifat orang-orang yang arif. Isi kandungan Al-Quran dan petanda hamba-hamba Allah yang saleh. Kelapan, hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil. Para ulama sependapat tentang anjuran membaca Al-Quran dalam keadaan tartil. Allah Ta'ala berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4.
Sebuah riwayat yang menjelaskan maksud atau gambaran bacaan secara tartil adalah seperti berikut. Diriwayatkan kepada Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawa beliau menggambarkan bacaan Rasulullah SAW sebagai bacaan yang jelas, huruf demi huruf. Riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Kesembilan, apabila sampai kepada ayat berkenaan rahmat, kita disunatkan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala apabila membaca ayat menceritakan siksaan, maka kita perlu memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan dan siksaan. Kesepuluh, turutan bacaan surah yang sebaiknya menurut para ulama adalah seperti susunan dalam mashaf. Para ulama berpendapat adalah lebih elok membaca Al-Quran menurut tertib susunan dalam mashaf. Maka dibaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian surah-surah sesudahnya menurut tertibnya. Ke-11, membaca Al-Quran dengan cara melihat mashaf lebih utama daripada membacanya dengan hafalan. Ini kerana memandang mashaf adalah ibadah. Maka terkumpullah pahala bacaan dan pandangan itu sekaligus. Ke-12, disunatkan mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Antara lain seperti hadis berikut, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Ke-13, sujud tilawah. Para ulama sependapat pada bab perintah melakukan sujud tilawah. Apabila seorang itu membaca Al-Quran dan sampai pada ayat yang menyuruh kita bersujud, maka disunatkan untuk kita melakukan sujud tilawah itu. Ke-14, waktu-waktu terpilih untuk membaca Al-Quran. Waktu paling afdal untuk kita membaca Al-Quran adalah sewaktu kita menunaikan solat. Menurut mazhab Syafi'i dan lainnya, bahawa berdiri lebih lama dalam sembahyang lebih baik daripada sujud yang lama. Ke-15, adab khatam Al-Quran. Disunatkan bagi mereka yang hampir selesai bacaan 30 juzuk Al-Quran untuk menamatkan bacaan mereka pada dua waktu. Pertamanya adalah pada awal pagi, manakala keduanya ialah pada awal malam. Namun pada waktu awal pagi adalah lebih utama menurut sebahagian ulama. Sebagai tambahan, adalah lebih diutamakan untuk si pembaca itu berpuasa pada hari dia akan mengkhatamkan bacaan 30 juzuk Al-Quran itu. Namun ia terkecuali jika hari khatam bacaan itu jatuh pada hari yang dilarang oleh syarak, iaitu kita berpuasa. Selain itu, bagi masyarakat umum, kita amat dianjurkan untuk menghadiri majlis khataman Al-Quran kerana keberkatan yang ada pada ketika itu amatlah besar sekali. Sesudah itu disunatkan untuk berdoa mohon segala kebaikan dan keberkatan Al-Quran. Semoga ia menjadi panduan dan bekalan berguna di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kita dengar, kita amal, kita sampai. Wallahu a'lam.